Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Pembongkaran salah satu moral Anwar Ibrahim dan penganiayaan ke atas Umi Hafilda. Sekiranya kita dituduh sebagai pemfitnah dan ingin saya melafazkan di sini bahawa saya, Umi Hafilda, ingin melakukan sumpah laknat ke atas apa yang saya tuduh terhadap Anwar Ibrahim dan Syamsidah Tahrin pada 30 Jun 1997 berdasarkan atas apa yang saya nampak, atas apa yang saya intip, atas apa yang saya rakamkan dalam kamera video saya ketika itu adalah benar sama sekali. Dengan itu saya dengan memegang Al-Quran, kitab suci bagi semua umat Islam, dan ini adalah bukti Al-Quran di dalamnya bahawa saya tidak boleh berbohong dan hukumannya amat berat dari Allah SWT sekiranya saya berbohong, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya, Umi Hafilda binti Ali Haji Ali, ingin melafazkan sumpah laknat wallahi wabillahi watallahi bahawasanya apa yang saya laporkan kepada Ayahanda Dr. Mahathir pada 30 Jun 1997 adalah berdasarkan atas apa yang saya pergi mengintip, atas apa yang saya nampak dan atas apa yang saya telah rakamkan, dan ia adalah cerita benar sama sekali. Dan sekiranya saya berbohong, biar Allah laknat saya. Dan saya juga berharap kepada pihak-pihak yang terlibat yang telah dituduh juga tampil ke muka hadapan seperti Syamsidah, Anwar, Azmin dan Wan Azizah untuk membersihkan segala atas apa yang berlaku supaya tidak menimbulkan segala kesangsian dan kecelaruan di pihak masyarakat. Saya merasa bertanggungjawab, ini adalah kitab suci dan saya minta Allah itu datangkan kebenaran dalam kadar yang paling dekat supaya kesian pada masyarakat yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Kita sering bertelagah, kita sering bergaduh sesama sendiri atas isu Anwar Ibrahim dan Syamsidah Tahrin. Saya amat merasa sedih kerana Dr. Mahathir telah dimaki dengan begitu dahsyat, telah dipanggil Maha Firaun dan Maha Zalim, sedangkan pada mulanya saya hantar surat saya kepada Ayahanda Mahathir, juga Dr. Mahathir telah membuang surat saya dan menganggap saya psycho dan gila, sehinggalah mengambil masa hampir setahun untuk pihak Bukit Aman menyiasat dengan lebih terperinci atas apa yang saya dakwa dalam laporan surat saya, dan akhirnya terbukti bahawa memang ada hubungan di antara Anwar dan Syamsidah isteri Azmin. Dan sebagai adik Azmin, tepuk air di dulang, terpecik muka sendiri, tetapi apakan daya, ini adalah satu perjuangan, satu jihad menentang kemungkaran walaupun berlaku dalam keluarga sendiri. Apatah lagi Azmin dan Anwar merupakan pemimpin, dan kita tidak mahu pemimpin yang tidak bermoral dan tidak bermaruah seperti ini terus-terus menipu rakyat. Dan saya amat bertanggungjawab, ini adalah Al-Quran. Saya menyatakan apa yang saya nampak, apa yang saya laporkan sampai hari ini adalah berasaskan cerita benar para hadirin, dan Allah adalah saksi saya. Al-Quran dengan mukjizat yang cukup besar adalah juga saksi atas apa kebenaran, dan kalau benar saya membuat fitnah, berpakat dengan Ayahanda Mahathir dan pihak pendakwa, biar Allah laknat saya dengan kadar segera. Tetapi kalau yang sebaliknya, kalau Syamsidah, Azmin dan Anwar, Wan Azizah menipu, saya juga meminta Allah menghukum mereka dengan begitu berat sekali kerana mereka telah mendatangkan satu keadaan yang kacau bilau, yang huru-hara, yang paling dahsyat dalam negara. Ini yang saya sedihkan. Sebut sahaja nama Umi Hafilda. Sebenarnya rentetan kisah tragedi politik tanah air di penghujung kurun ke-19 dan imej negara Malaysia telah jahanam gara-gara impian kotor Anwar Ibrahim dengan ledakan reformasi perjuangannya. Rata-rata rakyat Malaysia tidak mengetahui hakikat sebenar tragedi ini bermula. Segalanya tercetus pada 5 Ogos 1997 setelah Warkah Keramat 22 helaian nukilan Umi Hafilda dikutip dan dibukukan menjadi naskah 50 dalil kenapa Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Kisah di sebalik peristiwa warkah ini tidak diketahui oleh umum. Setelah lebih satu dekad, yang empunya diri sudah penat menahan sabar, dan segala keperitan hidup Umi Hafilda bukan hanya kerana maruah keluarganya tercalar, malah penganiayaan ke atas Umi Hafilda 15 tahun lalu meletakkan negara dalam kancah perpecahan bangsa dan menggugat keamanan yang telah sekian lama dinikmati bersama. Tak ada harapan. Hati saya bukannya luka, bukannya sakit. Kalau sakit boleh diubat, kalau luka pun boleh dijahit ke apa ya. Tapi ini dah hancur. Hancur sama sekali. Pada pagi Syawal, dimaki adik dia kata perkataan yang dahsyat, yang Tuhan pun tak suka perkataan macam tu. Itu yang saya rasa hancur sangat hati saya. Saya rasa tentulah pasal mungkin Anwar lah agaknya. Dulu dia tak ada jadi macam ni. Macam mana yang dia buat parti keadilan, di mana terletaknya keadilan tu? Dengan orang lain dia boleh ambil berat, dengan ibu dia sendiri yang kandungkan dia buat macam ni. Itulah yang hancur hati saya sekarang ni. Sebuah keluarga yang aman damai sebelumnya tiba-tiba menjadi tumpuan seluruh dunia
dengan berita yang amat menyedihkan hati seorang ibu seperti Mak Tok. Semuanya bermula dengan pendedahan Umi Hafilda mengenai salah laku moral dalam keluarga abangnya itu lebih sedekad sudah. Umi Hafilda dalam satu surat aduan kepada Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, mendakwa isteri Azmin iaitu Syamsidah Tahrin mempunyai hubungan sulit dengan majikan abangnya yang juga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dakwaan itu bukan kerana Umi Hafilda dengki kepada abang dan kakak iparnya atau berkonspirasi dengan pemimpin tertentu bagi memusnahkan karier politik Anwar, tetapi atas kesedaran keburukan yang berlaku perlu dihentikan dan bakal pemimpin negara tidak boleh terbabit dengan skandal. Memang dakwaan itu mengaibkan keluarganya dan boleh menjejaskan hubungan mereka adik-beradik, tetapi Umi Hafilda tidak ada pilihan lain. Surat Umi Hafilda Ogos 1997 setebal 22 muka surat itu pada mulanya dipandang sepi oleh Dr. Mahathir, dan kerana surat itu juga adik kesayangan Azmin itu ditangkap polis dan dibawa ke Bukit Aman pada 17 Ogos 1997. Malam tu kami 5 beradik berkumpul. Azmin je tak ada. Semua ada. Kak Long, Kak Lang, Azman, Azwan dan saya. Kita berkumpul dekat rumah Nolia sampai pukul 3 pagi. Kita bincang macam mana kita nak buat, sebab melibatkan seorang tokoh yang cukup berpengaruh, seorang tokoh yang dianggap alim, seorang tokoh yang dianggap ulama yang very Islamik, tetapi hakikatnya natijahnya adalah seorang yang cukup najis dan hina. Jadi bincang, banyak pandangan dan carangan, dan adik-beradik saya, terutamanya kakak saya kata, apa kata kita tulis surat dekat Dr. Mahathir, sebab Dr. Mahathir bukan saja sebagai Perdana Menteri Malaysia ketika itu, tetapi Dr. Mahathir juga adalah bapa angkat kepada Azmin. Seperti yang kita maklum betapa akrabnya hubungan Azmin dengan Dr. Mahathir, like anak, seorang bapa dengan seorang anak, sampai ke tahap Azmin sakit di Tawakal pun Tun Dr. Mahathir sanggup datang, lapkan badan dia, suapkan bubur untuk dia. Azmin kahwin pun Dr. Mahathir sanggup memeriahkan majlis habis masa sari suntuk dan sebagainya. Jadi kita kata, apa kata kita tulis surat kepada Dr. Mahathir. Mungkin hanya Tun saja dapat mentarbiahkan Azmin ketika itu, sedangkan kami adik-beradik tak mungkin dapat tarbiahkan dia yang dah ego, dah besar kepala ya ketika itu. Ikuti pembongkaran seterusnya. Apa yang anda bakal saksikan adalah pembongkaran salah laku moral Anwar Ibrahim dan penganiayaan ke atas Umi Hafilda. Jadi kebetulan dalam keluarga saya yang bongsu, yang lain semua agak takut sedikit, dan macam kakak-kakak saya kata, kita semua ada suami, kita ada anak, kalau kena tangkap macam mana? Kita bincang dengan adik-beradik dan kita mencadangkan supaya surat dihantar kepada PM. Sejak itu, kehidupan Umi Hafilda berubah. Beliau ditangkap, dijera dan diberi tekanan oleh pihak berkuasa, walaupun membuat dakwaan yang benar tentang abangnya sendiri. Hampir setahun, pelbagai dugaan dirasainya sebelum warkah keramat Umi Hafilda itu muncul semula apabila seorang penulis, Datuk Khalid Jafri, menerbitkan buku 50 dalil kenapa Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri, yang memetik semula dakwaan-dakwaan menerusi surat itu terhadap pemimpin berkenaan. Saya berdoa setiap kali maghrib dan sampai isya saya tak bangun, saya kata, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah dizalimi oleh insan yang bernama Anwar Ibrahim. Dengan mujizat ayat kursi ini, ya Allah, yang meliputi 7 petala langit, 7 petala bumi, ya Allah, Engkau datanglah kekuasaan di luar jangkaanku, ya Allah. Tunjuklah kebenaran, tunjuklah kekuasaanmu, ya Allah. Sekiranya benar Anwar telah berzinah dengan kakak iparku Syamsidah Tahrin, Engkau datanglah kebenaran, dan turunlah satu musibah yang tidak terpikul oleh Anwar, kerana aku telah teraniaya, ya Allah. Lepaskan aku, ya Allah, lepaskan aku. Dan Allah jawab, walaupun saya kena tunggu lama, 7-8 bulan saya tunggu dengan penuh takzim, tiba-tiba saya terperanjat. Surat saya yang Dr. Mahathir dah buang dalam tong sampah. Dr. Mahathir sendiri kata saya perempuan gila dan bodoh. Surat saya yang diharamkan oleh Ketua Polis Negara tiba-tiba muncul dalam buku 50 dalil mengapa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. Inilah saya kata kuasa Allah, subhanallah, masya-Allah. Bila Allah kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Kita tak dapat halang satu saat. Saya tak sangka Allah angkat darjat surat saya yang telah dihina oleh Perdana Menteri dan Ketua Polis Negara. Allah angkat darjat, Allah masukkan dalam buku 50 dalil. Saya tak tahu siapa penulis 50 dalil. Yang sebenar saya tahu dia adalah arwah Datuk Khalid Jafri. Saya tak kenal secara peribadi. Saya tak tahu dari mana Khalid dapat surat saya. Dia masukkan dalam buku 50 dalil. Mungkin dia dapat daripada Bukit Aman ke atau mana, wallahualam. Tiba-tiba bila surat saya keluar dalam buku 50 dalil dan dimasukkan dalam beg perwakilan UMNO, dekat 1,600 orang di PWTC, masa itu ada Perhimpunan Agung UMNO, maka berlakulah satu ledakan Hiroshima yang tak boleh dikontrol, tak boleh dikawal lagi.
Masa tu Azmin dah mengelubur sebab najis dengan tahi dia dah dihidu satu Malaysia. Semua perwakilan UMNO mula bercakap, oh Anwar macam ni ke, oh Anwar macam tu. Dan Azmin telah melakukan satu kesilapan besar sebab Azmin pergi lodge, buat laporan polis. Sekali lagi Azmin nak tunjuk lagak, Anwar keluarkan arahan supaya cukup saya dengan arwah Khalid Jeffrey. Tetapi inilah kuasa Allah. Kalau setahun sebelum itu Dr. Mahathir percaya dengan cerita Anwar, tapi dengan berkat mukjizat Ayatul Kursi yang hebat, tiba-tiba Allah terbalikkan hati Dr. Mahathir. Dr. Mahathir dah mula goyah, tak percaya. Jadi kalau setahun sebelum tu apa saja Anwar cakap, Dr. Mahathir kata yes, 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 yes. Tiba-tiba lepas tahun, Dr. Mahathir terdetik dekat hati dia. Kenapa surat yang dia dah buang, kenapa surat yang dia dah haramkan muncul semula. Jadi sebagai Perdana Menteri yang mengamalkan ketulusan dan keadilan, Dr. Mahathir arahkan Musa Hassan untuk menyiasat. Masa tu Musa belum lagi ketua polis, Musa baru SAC 2. Dan ini semua kerja Tuhan. Saya kata orang yang Allah pilih untuk menyiasat pula anak ulama tersohor, Tan Sri Hassan Azhari. Katalah orang lain saya tak jamin, mungkin boleh dirasuah, tetapi Musa tidak. Tan Sri Musa cerita dengan saya personally, Anwar panggil Tan Sri Musa 3 kali, datang pejabat dia. Anwar kata apa kat dia, engkau kalau setakat jadi pegawai cabut, kau tak payah tunjuk lagak. Aku nak kau tutup semua file aku dekat si Mama. Daripada buku itu terserlah segala salah laku moral Anwar, Syamsidar dan Azmin. Segalanya bermula ketika Umi Hafildah ke rumah abangnya Azmin dan berjumpa dengan pembantu rumah, Kak Atun, yang merungut perihal rasa jelik dan jijik, lantas membuka rahsia bahawa Syamsidar mempunyai kekasih yang tidak lain ialah Anwar Ibrahim. Sepanjang hampir 8 tahun Kak Atun berkhidmat sebagai pembantu di rumah Azmin, segala rahsia itu tidak lagi dapat dia tanggung. Mustahil dan amat mustahil. Perkara ini menimbulkan kemarahan Umi Hafildah terhadap Kak Atun yang disangka sengaja mengada-ngadakan cerita mengaibkan kakak iparnya Syamsidar bermain kayu tiga dengan Anwar Ibrahim, seorang yang dihormati dan disanjung ramai. Sebagai adik bongsu kepada Azmin, dia merasakan Kak Atun hanya menabur fitnah. Kak Atun kemudiannya meminta Umi Hafildah mendengar sendiri perbualan telefon antara Anwar dan Syamsidar jika mahukan kepastian. Ketika itu, Umi Hafildah berusia 28 tahun dan sebagai adik kepada Azmin, dia selalu singgah atau bermalam di rumah Azmin dan peluang tersebut digunakan untuk mengesahkan apa yang diperkatakan oleh Kak Atun, si pembantu rumah. Ikuti pembongkaran seterusnya. Apa yang anda bakal saksikan adalah pembongkaran salah laku moral Anwar Ibrahim dan penganiayaan ke atas Umi Hafildah. Bila cerita Anwar Ibrahim ini timbul, orang suka nak percaya. Saya sendiri tak percaya. Macam saya kata tadi, dia adalah idola saya, ikon saya. Tetapi dia dikejutkan dari seorang pembantu rumah yang bernama Atun. Sebab itu kadang-kadang dalam hidup kita, bila perancangan Allah itu lebih besar daripada perancangan manusia. Kita takkan jangka seorang pembantu rumah atau seorang driver boleh memberi satu sumbangan yang besar kepada kepimpinan negara. Kalau tak kerana Kak Tun atau kerana Azizan, si driver tadi, mungkin sampai sekarang kita tak tahu kedajalan Anwar Ibrahim. Tetapi saya terperanjat. Masa tu bila setiap kali saya pergi ke rumah Azmin, saya memang rapat dengan anak-anak Azmin. Masa tu Liana dan Ain masih kecil. Memang mereka manja dengan saya. Bila saya pergi, Kak Tun selalu mendedahkan sedikit demi sedikit tentang perihal salah laku Anwar Ibrahim. Saya terkejut, saya marah Kak Tun sebab bagi saya ketika itu saya kata Kak Tun sakit jiwa. Kak Tun kaki pemfitnah. Sebab ketaksuban saya melampau kepada Anwar Ibrahim kan. Saya marah sambil kadang-kadang dia sambil dia potong bawang, potong cili tu, dia kata hampa ni bodoh, hampa tak tahu siapa haram jadah tu. Sampai ke tahap itu seorang pembantu rumah boleh memanggil seorang timbalan Perdana Menteri haram jadah. Dan saya kata terlalu kasar perkataan tu. Saya kata Kak Tun tak baik, jangan fitnah orang. Dia kakak ipar saya dan dia abang saya. Tapi Kak Tun meyakinkan saya. Dia kata hampa bodoh, hampa taksub sangat pasal apa. Aku orang gaji, aku tahu. Aku dalam rumah ni, aku yang tengok. Jadi cerita dia tu, tapi saya tolak. Saya tolak mentah-mentah ketika itu kerana seperti yang saya katakan, taksubnya saya kepada Anwar. Segalanya ternyata benar seperti didakwa Kak Atun apabila Umi Hafildah sendiri mencuri dengar perbualan di antara Anwar dan Syamsidar di corong telefon. Hati siapa yang tidak tersentap apabila mendengar sendiri rengekan sepasang kekasih bermadu asmara melepaskan rindu dendam walaupun hanya di talian. Umi Hafildah mula runcing dan berasa serba salah. Di mana maruah abangnya Azmin jika kakak iparnya Syamsidar memadu kasih dengan bos suami sendiri? Begitu kata hatinya.
kuatkan lagi hujah, tiba-tiba mungkin berkat solat hajat ibu saya bak kata orang sekilas ikan di air, dia dah dapat kenal jantan betina. Mungkin berkat solat hajat mak saya, tiba-tiba Allah itu hantar lagi bukti. Azizan Abu Bakar yang bekas pemandu Anwar yang telah diliwat 17 kali itu tiba-tiba datang mencari saya di pejabat saya di Danau Kota. Saya tak kenal sangat, walaupun Azizan ni mula-mula dia bekerja dengan Wan Azizah sebagai pemandu. Dia tak tahan kena liwat dengan Anwar. Masa tu saya tak tahu cerita, dia tak tahan, dia lari, dia tinggalkan Wan Azizah dan dia join abang saya sebagai pemandu. Jadi bila dia jadi driver kepada abang saya, semua rahsia terbongkar. Jadi Azizan datang cari saya di ofis saya di Danau Kota, dan di situlah segala-galanya terbongkar dengan lebih dahsyat lagi. Azizan Abu Bakar yang bekas pemandu Anwar yang telah diliwat 17 kali itu tiba-tiba datang mencari saya di pejabat saya di Danau Kota. Saya tak kenal sangat, walaupun Azizan ni mula-mula dia bekerja dengan Wan Azizah sebagai pemandu. Saya masih ingat kata-kata Azizan masa dia datang cari saya. Dia kata, "Mi, tolonglah aku, Mi. Aku dah tak sanggup dah. Aku ibarat keluar mulut buaya, aku masuk mulut naga. Aku dah tak mau makan duit haram." Saya kata, "Apa yang kau maksudkan, Zan?" Dia kata, "Kau tahu tak, aku kena tibai dengan Anwar 17 kali. Aku dah tak sanggup makan duit haram. Setiap kali dia tibai aku, dia bagi aku duit." Dia kata, Saya marah Azizan. Saya kata, "Zan, engkau dengan Kak Tun ni penyakit apa? Penyakit apa? Kenapa kau orang suka buat fitnah? Anwar tu alim, Anwar tu beriman, Anwar tu..." Saya sokong Anwar ketika itu. Tapi Azizan kata, "Astaghfirullahalazim." Sampai ke tahap Azizan marah dengan saya. Bukan saya nak cakap kotor. Saya masih ingat insiden itu masih tergambar jelas dalam kotak minda saya. Dia sambil bangun, dia tepuk punggung dia. Dia kata, "Kepala otak kau, aku yang kena tibai. Apa pasal kau tak percaya?" Saya kata, "Kau mesti ada motif. Anwar alim, tak mungkin berlaku." Dan sampai ke tahap dia minta izin, dia nak ambil wuduk. Dia kata, "Dekat ofis kau ada Quran tak?" Saya kata, "Kenapa?" Dia kata, "Aku nak bersumpah laknat ketika itu." Jadi dia ambil wuduk dan dia datang kepada saya. Dia melafazkan, "Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi, aku Azizan bin Abu Bakar." Saya dah ketakutan masa tu. Manakah mungkin seorang sanggup bersumpah laknat, mengambil wuduk, mengambil Al-Quran, junjung di depan saya. Masa tu bulu roma saya dah kembang, tengkuk saya. Saya kata cukup. Walaupun saya tak nampak kejadian itu, terus terang saya tak pernah nampak kejadian dia meliwat Azizan. Tetapi bila Azizan menitis air mata, menjunjung Al-Quran, saya kata cukup. Cukup, Zan. Tapi otak saya tak boleh terima. Pemikiran saya tak boleh terima. Saya kata, "Zan, walaupun kau bersumpah laknat, aku tak boleh terima. Cuma kita ketepikan isu ni dulu. Aku nak dengar cerita pasal kakak ipar aku, Syamshidah." Kak Tun banyak sampaikan cerita. Macam setiap hari Anwar akan telefon setiap pukul 12 malam, bergayut dengan Syamshidah sampai ke subuh, sampai 2-3 pagi, cakap perkara kotor-kotor. Dan setiap hari Minggu, kalau Anwar tak ada program, tak ada perasmian, Anwar akan datang dengan Nala Karupan, kawan baik dia, Tokyo Judy Magnum. So Anwar akan habiskan masa berjam-jam dekat rumah Azmin, sedangkan Azmin tidak ada. Azmin telah dihantar ke London selama 6 bulan. Azmin telah dihantar ke University Oxford, kononnya dengan alasan untuk mengambil kursus sains politik. Mengapa Anwar hantar Azmin ke London? Dan masa itulah Anwar ambil kesempatan untuk having a scandal, bermukah dengan isteri Azmin. Dan Kak Tun, pembantu rumah yang sampaikan cerita ni. Jadi saya tanya kepada Azizan, sejauh mana cerita Kak Tun? Sebab mula-mula kami tolak, tetapi bila Azizan mengesahkan kejadian tu, dia tepuk dada dia kata, "Aku yang bawa kakak ipar kau buat dia tak senonoh." Bila Azizan mengesahkan, dia kata, "Yes, aku yang hantar ke Tibuli Gila, aku yang menyaksikan segala-galanya." Saya rasa elemen-elemen kebenaran ada. Sampai ke tahap dia minta A4 paper pada saya ketika itu, dia lukiskan bagaimana modus operandi itu berlaku. Saya masih ingat Azizan kata, "Okey, kalau kau tak percaya tak apa. Setiap hari Rabu selepas kabinet meeting pukul 5.30, aku yang pergi ambil perempuan tu. Aku yang akan hantar ke Bangsa Shopping Complex. Dan Nala Karupan, Tokyo Judy Magnum akan datang ambil Syamshidah. Kereta Nala warna hijau Daimler WBB 37. So dia lukiskan dekat A4 paper bagaimana pertemuan dan modus operandi itu berlaku. Jadi dia kata, "Aku akan turunkan dekat pintu depan, kereta aku Audi WEU 64. Korang kena menyorok dekat belah pintu belakang. Dan tepat 5.30 petang, Nala Karupan dengan Anwar Ibrahim akan datang ambil Syamshidah." Ikuti pembongkaran seterusnya. Saya masih ingat bagaimana saya tak boleh kontrol kemarahan saya. Saya masuk dalam rumah dia, saya kata, "Kau cerita apa kau buat dengan Anwar tadi? 2 jam dalam kondo." Tetapi macam saya kata, inilah adalah budaya penipu yang Anwar dah didik pada bini dia, pada isteri dia Wan Azizah, kepada anak dia Nurul Izzah, kepada semua perempuan simpanan, kepada pelacur yang dilanggan, kepada bini orang yang ditiduri supaya menipu. Apa yang anda bakal saksikan adalah pembongkaran salah laku moral Anwar Ibrahim dan penganiayaan ke atas Umi Hafilda. Jadi saya kata, bagi memastikan kesihatan, why not kita pergi mengintip, kan? Kita tak nak dengar cerita sebelah pihak.
kita tidak mahu menerima fitnah ketika itu. Jadi saya kata okeylah Zan, kalau betul hari Rabu depan selepas cabinet meeting ada pertemuan, sampai ke tahap kita ada signal code kita. Saya kata kalau ada pertemuan Anwar dengan Syamsidah, pukul 5 kau mesti telefon aku, kau buat kata goreng pisang dah habis. That is our code, secret code. You know? So kalau kau kata goreng pisang dah habis, maknanya I have to rush to Bangsa. That is our secret code. Sebab Azizan tak boleh cakap Syamsidah di belakang dia faham tak? Jadi kita punya secret code, okey, kita Azizan kata kau kena siapkan satu kereta buruk, kereta yang Syamsidah tak kenal sebab Syamsidah of course dia tahu kita saya. Dan kau mesti dapatkan stiker nak masuk dalam Tivoli Villa. So kebetulan alhamdulillah kawan saya Normala seorang jutawan juga. Dia ada satu unit di situ dan saya terpaksa 4 saksi hari itu. Zamrah kawan baik saya, Normala kawan baik saya yang ada satu unit kondo di situ, abang saya Azman dan saya. 4 orang saksi pada kejadian itu. Dan ketika itu kami berhasrat untuk pergi mengintip bagi memastikan kesahihan cerita Azizan ya. Dan berlakulah satu tarikh yang tak dapat saya lupakan, iaitu 30 Jun 1997. Saya kronologi sejarah cukup penting dalam hidup saya. Setiap tarikh saya ingat, sama ada sejarah manis dan pahit. Anwar dipecat 2 September 1998. Jadi saya pertama kali pergi mengintip tahun 97, setahun sebelum Anwar dipecat ya. Jadi bila saya pergi mengintip pada 30 Jun 1997 hari Rabu petang, saya masih ingat, saya sampai di tempat pukul 5 Azizan call saya dengan secret code. Dia kata, goreng pisang dah habis. Dia kata, saya pun capai kunci kereta dengan abang saya, rush ke Bangsa, dari Danau Kota ke Bangsa, you know. So maknanya kita tahu pertemuan itu akan berlaku. Dan alhamdulillah saya sampai tepat pukul 5.30 seperti yang dikatakan. Saya menggigil. Mula-mula dalam 5.20 tu Azizan turunkan Syamsidah dekat pintu depan. Memang licik ya modus operandi dia. Tepat pukul 5.30 petang, kereta Nala Karupan, kereta Daimler WBV 37 mula menyusur masuk dekat belakang shopping complex. Saya dah menggigil. That means apa yang diperkatakan oleh driver ada depan saya. Walaupun kita boleh nampak skandal berlaku, tetapi Syamsidah lari, lompat masuk dalam kereta Nala. Dan jelas dalam kereta tu ada Anwar Ibrahim. Saya dah terketar-ketar tapi saya rakamkan dalam kamera video saya. Jadi kami ekori dari belakang. Kami mengekori dari belakang dari Bangsa Shopping Complex ke kondo mewah yang bernama Tivoli Villa ya. Jadi bila sampai di Tivoli Villa, sekali lagi very smooth, very licik dia punya penipuan Anwar Ibrahim, kepala penipu nombor 1 ni. Bagaimana licik dia suruh Syamsidah turun dulu. Dia tak turun sama dia. Syamsidah turun dulu, berlari masuk dalam kondo dan selepas 10-15 minit Anwar pula lari pakai rambut palsu. You know, lari pula masuk dalam kondo. Dan Datuk Nala Karupan hanya tunggu dalam kereta Daimler sebagai pak pacak masa tu. Bayangkan dari pukul 5.30 petang sampai 7.30 maghrib, 2 jam. 2 jam kita pertikaikan apa bini orang buat dengan suami orang berdua-duaan di dalam kondo. Di manakah Wan Azizah? Di manakah Azmin? Kenapa Anwar dan Syamsidah saja? Dan masa tu saya jelas dalam kotak minda saya, 7.30 maghrib Syamsidah keluar. Memang saya akui, saya tak nampak skandal seks berlaku. Memang saya akui. Bagaimana saya nak masuk dalam kondo yang begitu dijaga rapi dengan bodyguard dan sebagainya kan. Tapi kita pertikaikan 2 jam setiap hari Rabu selepas cabinet meeting. Apa Syamsidah buat dengan Anwar? Dan Syamsidah keluar masa tu dengan rambut dia berebang, apa semua, dia tak pakai tudung lagi masa tu. Terhoyong hayang, lemah lunglai. Masa tu saya masih ingat lagi dia pakai baju kebaya pink. Dia lompat balik masuk dalam kereta Nala. Lepas 10 minit Anwar Ibrahim keluar pula. Anwar pula masuk dalam kereta Nala. You can check with Datuk Nala Karupan. Datuk Nala mengesahkan dia nampak saya ambil gambar. Dia tahu ada orang mengintip, tapi bagi dia peduli apa? You know, dia peduli apa dia kata. Jadi dia biarkan saya mengintip, dia biarkan saya ambil gambar. So sekali lagi masa saya ambil gambar tu saya terketar-ketar, saya macam dah hilang kawalan, saya menjerit, saya menangis sebab bagi saya tak sangka orang yang saya sanjung, orang yang saya anggap pemimpin akhirnya menconting arak di muka keluarga kami. Bagaimana kakak ipar saya yang kononnya depan keluarga sembahyang, solat 5 times a day, 5 waktu satu hari. Inilah bloody munafik, sikap hipokrit yang menutup dosa-dosa mereka, you know. Jadi saya cuma pergi ke rumah Syamsidah masa tu. Saya sampai di rumah dia mungkin dalam pukul 8-8.30. Saya maki dia. Saya masih ingat bagaimana saya tak boleh kontrol kemarahan saya. Saya masuk dalam rumah dia, saya kata, kau cerita apa kau buat dengan Anwar tadi? 2 jam dalam kondo. Tetapi macam saya kata, inilah adalah budaya penipu yang Anwar dah didik kepada bini dia, kepada isteri dia Wan Azizah, kepada anak dia Nurul Izzah, kepada semua perempuan simpanan, kepada pelacur yang dilanggan, kepada bini orang yang ditiduri supaya menipu. Apa saja walaupun orang nampak dengan mata, ada bukti sekalipun video sekali sebagai evidence, tetapi this is Anwar Ibrahim. You have to lie, you have to deny.
you kena menafikan apa saja. So Syamsidah bermati-matian. Dia kata, oh dia tak kenal Nala Karupan, oh dia tak tahu di mana Tivoli Villa, oh dan sebagainya. Tapi bila dia tak tahu yang saya dah rakamkan, jadi saya dah geram bila dia menipu. Dia kata saya gila. Dia kata, oh you ni sakit otak lah, I tak tahu kat mana Tivoli Villa tu, I tak pernah jumpa Nala Karupan. Dan saya ugut dia. Saya kata, kau jangan nak menipu. Aku hempuk kepala kau dengan kamera ni. Saya kata, saya dah rakamkan dia terperanjat. Masa tu saya nampak muka Syamsidah berubah. Sebab dia tak jangkakan saya merakamkan. So dia dah tak tahu apa nak cakap. Akhirnya dia cakap pada saya, none of your business, get out from my house. Okeylah, saya terima rumah dia. Ikuti pembongkaran seterusnya. Aku hempuk kepala kau dengan kamera ni. Saya kata, saya dah rakamkan dia terperanjat. Masa tu saya nampak muka Syamsidah berubah. Sebab dia tak jangkakan saya merakamkan. So dia dah tak tahu apa nak cakap. Akhirnya dia cakap pada saya, none of your business, get out from my house. Okeylah, saya terima rumah dia. Apa yang anda bakal saksikan adalah pembongkaran salah laku moral Anwar Ibrahim dan penganiayaan ke atas Umi Hafilda. Seluruh keluarga Umi Hafilda terperanjat, sedih, tertekan dan berasa terhina dengan perbuatan keji insan munafik Anwar Ibrahim. Tetapi apakan daya mereka untuk menyelamatkan Azmin kerana pengaruh Anwar yang sedang mendaki puncak kuasa begitu kuat. Natijah daripada penerbitan buku tersebut dan pelbagai peristiwa yang berlaku selepas itu, pada 2 September 1998, Anwar Ibrahim telah dipecat daripada Kabinet. Beberapa tindakan Anwar yang menentang keputusan tersebut telah bertukar protes liar. Akhirnya, Anwar ditangkap dan didakwa. Anwar menghadapi tuduhan berasingan, bersabit rasuah dan meliwat. Tetapi kedua-dua tuduhan mempunyai kaitan dengan dakwaan beliau mengarahkan seorang pegawai kanan polis mengugut Umi Hafilda sehingga memaksa Umi Hafilda menarik balik surat kepada Perdana Menteri. Saya kata, apa jadi pun, inilah hakikatnya. Aku dah hantar surat ke Dr. Mahathir. Kalau aku bersalah, aku minta dibawa dekat mahkamah. Kalau aku mau fitnah jenayah, aku boleh dipenjarakan 7 tahun. Tapi tak apalah, itu kalau aku fitnah lah. Tapi aku nak benda ni dibongkar, saya kata. Umi Hafilda juga tidak akan lupa sampai bila-bila bagaimana abangnya datang membawa wang ratusan ribu dan kontrak niaga dengan nilai jutaan ringgit sebagai habuan sogokan agar menarik balik warkah keramat setebal 22 muka surat kepada Dr. Mahathir serta mengaku diupah oleh musuh politik Anwar dalam UMNO. Dia suruh saya datang ke restoran Sri Melayu di Jalan Raja Chulan, kepunyaan Tan Sri Azman Hashim. Saya kata saya tak nak datang. Tetapi apakan daya saya diugut oleh Azmin masa tu. Dia kata, kau jangan cakap banyak, ini arahan Timbalan Perdana Menteri. Anwar nak jumpa kau malam ni. Jadi bayangkan usia saya 28 tahun dan arahan tu datang daripada seorang yang cukup berkuasa kan. Jadi nak tak nak, walaupun berat hati saya terpaksa pergi. Saya tak cakap mak bapak saya masa tu. Saya takut mak saya risau. Saya berjalan, saya pergi start kereta, saya sampai restoran Sri Melayu pukul 8. Sampai sana Seng Chiwa ada. Dan Azmin arahkan saya masuk bilik VIP di restoran tu. Saya masih ingat, saya masuk je bilik VIP, Seng Chiwa datang bawa dalam briefcase 100,000 cash. 100,000 ni bawa dalam briefcase. Dia kata, this is for you. Saya terperanjat. Kenapa nak bagi saya? Sekali Azmin masih merayu masa tu. Dia kata, this is only a token from Anwar. Anwar tak dapat datang malam ni. Dia kata, kau ambil lah dulu 100,000 ni. Dia kata, kita akan bincang macam mana kita nak tarik balik pertuduhan tu. Dia kata, ini baru token. Umi Hafilda bukan sebarang perempuan yang boleh membiarkan sahaja kemungkaran terus berlaku. Umi Hafilda bukan mudah termakan pujuk rayu abangnya Azmin dengan umpan wang dan kemewahan bagi menutup mulut daripada terus menceritakan rahsia antara Anwar, Azmin dan Syamsidah yang cuba disembunyikan dari pengetahuan rakyat Malaysia. Kalau Anwar minta kau keluar semua TV1, TV2, TV3. Dia kata skrip Anwar akan bagi macam Ustaz Asyari Abuya Al-Akam. Saya kata, dah bagi saya kerja gila. Kerja gila nak suruh saya menafikan, nak suruh saya tarik balik. Lepas tu Azmin cakap lagi, dia kata kau buat menangis macam Ustaz Abuya Al-Akam tu arwah kan. Dia kata kau buat menangis, kau kata menyesal fitnah Anwar, kau ni dibayar Dek Daim, Tengku Adenan bayar kau. Jadi saya terperanjat, bukan budaya saya. Mak bapak saya tak pernah ajar saya memfitnah orang. Mak bapak saya tak pernah ajar saya makan duit-duit rasuah. Ikuti pembongkaran seterusnya. Abang saya, my own brother, can betray me, dia boleh bagi tahu Anwar dekat mana saya berada. Masa tu saya lari daripada rumah kalung saya. Saya lari ke rumah Dr. Ristina, arwah Dr. Ristina, kawan baik saya. Sebab saya nak selamatkan diri, sebab saya takut perkara itu berlaku, akhirnya benar-benar berlaku. Apa yang anda bakal saksikan adalah pembongkaran salah laku moral Anwar Ibrahim dan penganiayaan ke atas Umi Hafilda. So bila Azmin dia pujuk cara baik, saya tak nak.
Dia kata bodoh, orang nak bagi kaya tak nak, orang nak bagi senang. Kau tengok betapa senangnya aku. Bos aku boleh bagi aku 200 juta. Kau cakap berapa juta aku boleh bagi kat aku? Habuk pun tak ada, dia marah. Dia dah start marah, you know. Saya kata tak apalah. Kalau itu rezeki kau, cara kau jual bini, saya pun jadi marah. Saya kata mak dengan abah tak pernah ajar kau boleh hidup dengan duit lendir, kau boleh hidup dengan duit rasuah, tapi bukan aku. Oh, dia ugut saya. Dia kata kita akan rapas balik projek advertising kau dekat airport. Saya kata tak apa. Saya kata even aku bankrupt sekalipun, aku berapa kedana sekalipun, aku bangga. Aku makan duit halal. Sekalipun aku jual goreng pisang tepi jalan, aku makan duit halal. Bukan macam kau makan duit jual bini. Dan masa tu dia dah tak boleh control dia punya anger. Langsung dia bagi kata dua kepada saya. Saya masih ingat kata-kata Azmin masih terngiang dekat telinga saya. Dia kata, I'm giving you 48 hours from now, you will face the consequences. Ini kata-kata Azmin. Sampai mati pun saya takkan lupa. Dia kata, Rahim Noor, Ketua Polis Negara akan cekup kau di bawah tahanan SA selama 2 tahun. Saya kata, tak apa, Alhamdulillah. Saya kata, Min, jangan ugut aku. Saya kata, Allah hadir. Saya kata, kau abang aku. I'm your sister. Dia cakap, you are my brother. You said just now you love me as a sister, but this is not the way you threaten me. Tapi dia kata, kau bodoh, kenapa kau tak nak ikut? You just have to retract the allegation. I cakap, I cannot. It's not me. Dia kata, it's not the money. Dia cakap, this is kebenaran. So Azmin terus, the pressure. Okay, still, you have to decide. Dia kata, I'm giving you 48 hours from now. If you change your mind, you call me. Otherwise, the police will come and arrest you. I sedih. Abang saya Azmin yang begitu alim, yang begitu baik. Mak bapak saya didik dengan didikan agama, boleh makan duit haram. Maka saya tak boleh terima. Saya terus lari keluar. Saya bawa kereta pergi rumah Kak Long saya. Sampai rumah Kak Long saya menangis. Saya kata, Min ugut aku. Min kata nak tangkap. Jadi macam kakak saya pun macam tak percaya. Dia kata takut, dia ugut je. Dan saya tak jangka perkara tu benar-benar berlaku. Habis 48 jam. Surat saya hantar pada Dr. Mahathir 5 Ogos 1997. Dan 17 Ogos 1997, satu tarikh paling malam dalam hidup saya. Saya takkan lupa sampai saya mati. Abang saya, my own brother, can betray me. Dia boleh bagi tahu Anwar dekat mana saya berada. Masa tu saya lari daripada rumah Kak Long saya. Saya lari ke rumah Dr. Ristina, arwah Dr. Ristina, kawan baik saya. Sebab saya nak selamatkan diri, sebab saya takut perkara itu berlaku, akhirnya benar-benar berlaku. Saya ingat lagi masa tu pukul 6:30 petang, saya tengah minum kopi. Saya tengah minum kopi dengan kawan baik saya, arwah Dr. Ristina. Tiba-tiba saya nampak satu Black Maria masuk. Saya nampak kita polis. Saya dah tahu polis nak tangkap saya. Lepas tu saya nampak lagi kereta radio car. A few radio car start masuk dan saya menggigil saya. Dalam sejarah hidup saya tak pernah dicari polis. Saya tak pernah dibunuh polis sebab saya tak pernah buat kriminal. I'm not a criminal. Saya tak rompak bank, saya tak bunuh orang, saya tak buat apa-apa jenayah. Kenapa saya perlu ditangkap? Umi Hafilda tidak akan melupai bagaimana lebih 50 anggota polis cawangan khas atau SB dibantu anggota gerak khas yang dipergunakan Anwar telah menyerbunya yang ketika itu sedang berada di rumah rakan baiknya, Dr. Ristina. Umi Hafilda sekali-kali tidak mahu semua itu berlaku, tetapi angkara skandal seks Anwar Ibrahim dengan Syamsidar telah mengkucar-kacirkan seluruh keluarganya hingga ke hari ini. Umi Hafilda tidak mungkin dapat lupa bagaimana dia ditahan secara tidak berperi kemanusiaan, dibawa ke lokap, diseksa, diasak habis-habisan serta dimalukan di khalayak ramai secara terbuka sewaktu dibawa ke pejabatnya di Danau Kota setapak Kuala Lumpur, juga menerusi media yang dipergunakan Anwar. Ikuti pembongkaran seterusnya. Umi Hafilda tidak akan melupai bagaimana lebih 50 anggota polis cawangan khas atau SB dibantu anggota gerak khas yang dipergunakan Anwar telah menyerbunya yang ketika itu sedang berada di rumah rakan baiknya, Dr. Ristina. Umi Hafilda sekali-kali tidak mahu semua itu berlaku, tetapi angkara skandal seks Anwar Ibrahim dengan Syamsidar telah mengkucar-kacirkan seluruh keluarganya hingga ke hari ini. Umi Hafilda tidak mungkin dapat lupa bagaimana dia ditahan secara tidak berperi kemanusiaan, dibawa ke lokap, diseksa, diasak habis-habisan serta dimalukan di khalayak ramai secara terbuka sewaktu dibawa ke pejabatnya di Danau Kota setapak Kuala Lumpur, juga menerusi media yang dipergunakan Anwar. Apa yang anda bakal saksikan adalah pembongkaran salah laku moral Anwar Ibrahim dan penganiayaan ke atas Umi Hafilda. Lepas tu saya nampak lagi kereta radio car. A few radio car start masuk dan saya menggigil saya. Dalam sejarah hidup saya tak pernah dicari polis. Saya tak pernah dibunuh polis sebab saya tak pernah buat kriminal. I'm not a criminal. Saya tak rompak bank, saya tak bunuh orang, saya tak buat apa-apa jenayah. Kenapa saya perlu ditangkap?
Sedangkan negara ni negara demokrasi. Bagi saya nak surat saya disiasat. Dan kenapa saya tak dibawa ke mahkamah? Di mana waran tangkap? Where is warrant of arrest? Tak ada. Tiba-tiba datang polis dengan M16, dengan UTK pakai topeng hitam. This is crazy. This is Anwar Ibrahim. Maknanya berlakunya salah guna kuasa. Bayangkan, saya seorang perempuan, satu senjata pun tak ada, dan saya pun bukan penjenayah. Tiba-tiba hantar lebih 50 polis. Kalau dah saya tahu, saya boleh panggil Yusuf Haslam bagi tu rakamkan. Tapi masa tu kita dah serabut kan. Saya nak rakyat tengok betapa zalimnya Anwar Ibrahim tangkap saya. Zalim di luar peri kemanusiaan. Sebagai seorang pemimpin, konon pemimpin. Tiba-tiba bila saya tengok segerombolan polis, dah mula sampai saya nak pingsan, tapi saya kuatkan semangat. Saya tarik tangan Dr. Ristina, lari masuk dalam rumah, saya kuncikan pintu. Dia pun menggigil ketakutan dia. Dia kata, tapi dia masih bagi semangat kat saya. Kita lari tingkat atas dan saya intai dari tingkap. Saya tengok polis mula masuk dalam pagar dengan M16. Gila, lembik lutut saya masa tu. Dan saya masih ingat, saya telefon kakak-kakak saya, Nolia, Intan, abang saya Azwan, ipar-ipar saya kata, tolong datang rumah Dr. Ristina. Ni polis dah penuh. Mungkin aku akan dibunuh sebab senjata terlalu banyak. Mungkin aku akan ditahan dalam penjara. Mungkin ISA. Saya tak tahu. Saya kata, aku nak korang semua jadi saksi apa yang berlaku hari ini. Tapi tolong jangan cakap mak yang aku nak ditangkap. Sebab mak saya sakit jantung. Saya tidak mahu mak saya terkejut yang saya nak dicekup polis kan. Dan polis mula pakai pembesar suara, Helen. Dia kata, Umi Hafildah, sila serah diri. Bayangkan, neighbor, jiran tetangga mula keluar. Dia buat saya macam tak ada maruah. Jadi sepanjang-panjang jalan tu, saya rasa neighbor saja dengan orang yang lalu lalang beribu. Sampai tak ada maruah, dia orang duk pakai helm, Umi Hafildah, sila serah diri. Lepas tu, masa polis datang pukul 6, saya tak nak serah diri sebab saya tahu saya tak bersalah. Saya kunci semua pintu dan tingkap dan saya nampak polis mula pakai kata, nak potong grill. Tapi inilah kejadian keajaban Allah SWT. Saya pelik. Semua grill tak dapat dipotong. Pelik bin ajaib. Masuk maghrib, saya terus ambil wuduk, saya solat, saya baca Yasin 3 kali. Semua pintu tak boleh dipecahkan. Macam-macam dia orang nak potong lah, dia orang sepak kerja, dia orang macam-macam cara. Dia orang nak masuk dalam rumah tapi pintu tak dapat dipecahkan. Tapi masa lepas maghrib tu saya intai kat tingkap, saya nampak adik-beradik saya dah mula berkumpul. Kakak-kakak saya dah mula menangis. Saya nampak bila saya tengok adik-beradik saya lagi sedih. Macam mana hilangnya saya ditangkap, tapi saya terpaksa kuatkan semangat saya. Saya kata, ya Allah, ini ujian bagi aku. Aku buat ni satu jihad pada agama aku, bangsa aku, negara aku. Bagi aku kekuatan, ya Allah. Bagi aku kekuatan, ya Allah. Sebab saya tak nak saya pingsan. Kalau saya pingsan, saya tak tahu, mungkin dia bawa bunuh saya, campak saya kat hutan. Saya tak tahu macam mana berakhir kejadian tu. Bayangkan dari pukul 6 petang polis sampai pukul 11 malam. Hampir 5 jam 5 jam. Pintu tu tak dapat pecah. Memang pelik. Pintu tak dapat dibuka dan tak dapat dipecahkan. And then polis yang dah semakin marah UTK, dia orang pecahkan bumbung. Dia orang masuk dekat bilik master bedroom. Bagi saya tak salahkan polis sebab ini adalah arahan Dajjal Anwar Ibrahim. Mereka terpaksa buat sebab kalau mereka tak buat, mereka akan dipecat. Ini mengikut kata-kata polis yang telah diberi arahan kan. Jadi mereka terpaksa buat perkara yang paling zalim di luar batasan kepolisan ketika itu atas arahan Anwar Ibrahim. Mereka menghalakan M16 kepada saya. Saya dah lembik masa tu dan akhirnya saya dibawa turun dengan tangga sebab pintu semua dah jam. Saya masih ingat masa saya turun je, kakak-kakak saya pun hampir pingsan. Kakak-kakak saya merayu kepada polis melepaskan saya tapi tak dihiraukan. Jadi dia orang tak nak cakap. Masa tu kakak saya tanya nak bawa adik saya ke mana. Semua tak cakap apa. Semua tak nak cakap. Tak nak bagi tahu. Dan cuma saya pesan kat adik-beradik saya kata doakan saya selamat. Kalau dalam 2-3 hari saya tak balik, tolong cari Dr. Mahathir sampai dapat. Saya kata bagi tahu dekat Dr. Mahathir apa Anwar dah buat dekat saya. Sebab mungkin Dr. Mahathir tak tahu. Saya kata tolong cari. Kalau aku tak balik, cari. Tapi jangan cakap mak yang aku ditangkap. Saya tak nak mak saya tahu masa tu. Sebab ini pasal politik, bukan pasal jenayah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sinilah satu sejarah hitam telah berlaku dalam hidup saya dalam menegakkan kebenaran tentang isu kedajalan Anwar Ibrahim, di mana Anwar dengan rakusnya telah sanggup menyalahgunakan kuasa, menghantar lebih 50 polis untuk datang ke rumah ini untuk mencukup saya tanpa waran tangkap, tanpa mengikut unas-unas perundangan yang betul, di saluran yang betul. Ketika itu adalah pada satu tarikh paling malang dalam hidup saya yang tidak akan saya lupakan sampai mati, iaitu pada 17 Ogos 1997 pada pukul 6.30 petang, di mana saya tengah minum kopi dengan kawan baik saya, arwah Dr. Ristina. Di depan inilah, di belakang swimming pool tu, saya tengah minum kopi. Tiba-tiba saya nampak deretan kereta-kereta polis berserta dengan Black Maria masuk menyusuri jalan ini dan mereka mula memberhentikan kereta. Di situ saya menggigil ketika itu kerana saya telah jangkakan yang saya akan dicekup kerana mereka telah memberi amaran kepada saya 2 hari sebelum itu.
sekiranya saya tidak mahu tunduk dengan tekanan Anwar, sekiranya saya tidak mahu bersetuju untuk menandatangani akuan sumpah yang telah didraft oleh Anwar, maka mereka akan menghantar polis untuk mencekup saya. Dan akhirnya mereka panjat bumbung ketika itu untuk memecahkan bumbung, dan beberapa pihak UTK telah melompat masuk ke dalam bilik utama. Kita boleh lihat ya di balkoni itu mereka masuk ke dalam bilik utama dan menghalakan M16 ke arah saya ketika itu untuk menyerahkan diri dan apakan daya saya kerana begitu ramai polis telah masuk ke dalam bilik utama, mungkin kalau tak silap saya 10 ke 15 orang, dan saya tidak mampu melawannya. Akhirnya saya telah menyerahkan diri pada pukul 11.30 malam. Saya telah dibawa turun dengan tangga ketika itu kerana semua pintu tingkap dah jam. Saya masih ingat di padang di depan swimming pool ini tidak dapat saya jangkakan ribuan orang yang menyaksikan, termasuk kaum keluarga, kakak-kakak saya, Kak Long, Kak Lang, Azman, Azwan, ipar-ipar duai saya yang mengaung, yang menangis meminta saya dibebaskan ketika itu, tetapi tidak dihiraukan. Inilah begitu kotornya politik Anwar Ibrahim yang sanggup menyalahgunakan kuasa ketika sedang berkuasa, menggunakan kuasa vetonya sebagai timbalan Perdana Menteri untuk melakukan gertak ugut dan paksa kepada saya untuk tunduk kepada segala tekanannya, dan sekiranya saya tidak bersetuju, inilah ancaman yang saya lalui. Ikuti pembongkaran seterusnya. Bayangkan dia bermusuh dengan 5 manusia ni atas sebab-sebab tertentu. Dia masukkan semua nama 5 musuhnya di dalam surat tersebut bagi menggambarkan satu teori konspirasi politik telah berlaku. Apa yang anda bakal saksikan adalah pembongkaran salah laku moral Anwar Ibrahim dan penganiayaan ke atas Umi Hafilda. Jadi saya terus dibawa ke Bukit Aman. Saya masih ingat, saya sampai sepanjang jalan tu saya macam 1001 persoalan. Saya kata, ini negara demokrasi. Saya nak kesahihan surat saya disiasat. Tapi mengapa betapa kotornya? Di mana waran tangkap saya? Di mana keadilan untuk saya? Di mana kesahihan cerita saya? Tiba-tiba je saya ditangkap. Jadi saya sampai Bukit Aman masa pukul 12 malam. Bayangkan dari 12 malam sampai ke subuh. Sampai ke subuh 7 pagi, saya tak diberi tidur walaupun sesaat. Saya tak diberi makan dan minum. Saya tak diberi air walaupun setitik. Dari pukul 6 petang, polis datang, saya tak makan. Tapi inilah kuasa Allah SWT. Saya tak tahu dari mana datangnya kekuatan. Saya tak, walaupun perut saya keroncong, tapi saya ada tenaga yang cukup hebat. Polis maki saya maki polis balik. Polis ugut saya ugut polis balik. Saya rasa bukan diri saya. Ada satu kuasa dalaman yang membantu saya, sebab sepanjang-panjang jalan masa dalam proses polis nak pecahkan rumah tu pun mungkin mujizat Yasin tadi. Lepas tu sepanjang-panjang jalan pun saya baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah adalah sebaik-baik pelindung. Benda tu yang macam bagi semangat kepada saya kan. Bila masa tu yang mengetuai siasatan masa tu di SP Aziz, oh ya Allah, inilah garangnya di SP Aziz ni, Tuhan saja yang tahu. Memang kalau kita tak kuat mental dan fizikal, mungkin kita akan rebah masa tu. Begitu kasar ya proses penderaan yang mereka lakukan ke atas saya ketika itu, sampai disahkan oleh DSP Aziz di dalam mahkamah. Bila kes ni dibawa di depan hakim, bila Hakim Paul Augustine bertanya kepada DSP Aziz, apakah bentuk penderaan yang kamu lakukan kepada Umi Hafilda, DSP Aziz tunduk malu masa tu mengatakan, Yang Arif, bentuk penderaan yang kita lakukan kepada Umi hanya dilakukan kepada pelapor-pelapor komunis 40 tahun yang lalu. Bayang yang paling jijik yang Anwar buat bukan saja dia tangkap saya, tapi bayangkan pukul 3-4 pagi tu DSP Aziz datang paksa saya menandatangani surat akuan sumpah yang Anwar Ibrahim dah draft. Dia suruh saya tulis dengan tulisan tangan saya bagi menggambarkan ianya datang dari hati saya. Sebab tu saya kata Anwar Ibrahim ni satu manusia paling dajjal, paling syaitan dalam atas muka bumi ni. Sebab dia boleh buat suatu kejahatan yang kita tak boleh berfikir dengan otak. Kita tak jangka perkara itu boleh berlaku. Bayangkan dia draft satu surat, bunyinya lebih kurang begini. Saya Umi Hafilda Ali, alamat, IC number, mengaku telah memfitnah timbalan Perdana Menteri. Saya menyesal, saya ingin tarik balik, saya memohon ampun dan maaf. Sesungguhnya saya telah diubah. Dia masukkan 5 nama tau, oleh Tun Daim Zainuddin, oleh Tengku Adenan, oleh Datuk Aziz Samsudin, oleh Rahim Tabici dan oleh Megat Joni, arwah Megat. Bayangkan dia bermusuh dengan 5 manusia ni atas sebab-sebab tertentu. Dia masukkan semua nama 5 musuh dia di dalam surat tersebut bagi menggambarkan satu teori konspirasi politik telah berlaku. Tapi dia boleh tulis kat situ, sesungguhnya saya telah diubah bla bla bla. Dan dia suruh saya tulis dengan tangan saya betapa dajjalnya manusia bernama Anwar Ibrahim. Bila saya tak nak Rosi ambil hentak atas media tersentak saya, tapi Tuhan Allah tu bagi saya bersikap degil. Saya kata no way, I'm not going to retract back. This is not the way. I said harap for me to. Saya melawan. Polis ugut saya masa tu. Saya ugut, saya tak tahu dari mana datang kekuatan saya. Saya kata korang boleh buat aku macam ni, tapi korang ingat Allah ada. Dan sampai subuh
Sampai polis pun naik give up. Dia ugut lagi, saya lawan lagi. Dia torture saya lagi, saya lawan. Akhirnya pukul 7, saya dengar perbualan di SP Aziz dengan Anwar depan saya. Sebab Anwar kejap-kejap duk call, tanya, dah dapat surat belum? Punya dajalnya Anwar. Jadi saya dengar conversation between di SP Aziz dengan Anwar. Dia kata, Datuk Seri, dia degil lagi Datuk Seri. Dia tak nak lagi, dia masih degil. Tak tahu apa Anwar suruh buat, sebab tu saya kata dia memang manusia dajal. Dia suruh bawa saya ke pejabat saya di dalam kota, dimalukan di depan ribuan orang. Nak bagi seksa lagi saya ketika itu. Bayangkan muka saya dengan tak mandi, tak gosok gigi, sepanjang malam kena dera, dengan tak makan, dengan muka saya yang comot, lemah longdai. Sampai dekat situ pukul 8 pagi. Orang tengah breakfast, bawah tu ada kedai mamak. Di mana maruah saya? Di mana maruah saya sebagai seorang usahawan yang berjaya ketika itu, Karisma Advertising dah mencapai satu tahap status millions ketika itu. Orang kenal saya sebagai empunya syarikat, tetapi saya dibawa seperti seorang penjenayah. Kawan-kawan saya yang tengah breakfast macam tersintak. Mungkin dalam minda diorang saya dah buat jenayah sebab diorang tak tahu. Saya sampai tunduk, saya tak boleh nak pandang, dan sampai tak ada maruah saya buat je dengan muka saya yang comot. Dibawa ke pejabat saya tingkat 1, restoran tu di tingkat bawah, semua orang bangun berdiri, sebab berpuluh polis akut saya. Seluruh pejabat saya digeladah masa tu, Karisma Advertising, segala file, segala komputer semua dia rampas. Kaki tangan saya masa tu ada yang menangis ketakutan kan, sebab dia orang pelik kenapa polis begitu ramai datang cekup saya, rampas semua. Dekat 1 jam dia orang habiskan masa nak mencari bukti-bukti. Tak tahulah bukti apa dia orang nak cari, tapi semua masa tu dia orang rampas komputer dan file mereka rampas, dan saya dibawa balik semula ke Bukit Aman. Ikuti pembongkaran seterusnya. Jadi bila Anwar dapat je apa yang saya tulis, dia berlari pergi jumpa Dr. Mahathir. This is where dia berjaya menipu Dr. Mahathir. Saya nak dia saman saya dengan statement ni sebab saya kenal siapa Anwar Ibrahim. Apa yang anda bakal saksikan adalah pembongkaran salah laku moral Anwar Ibrahim dan penganiayaan ke atas Umi Hafilda. Sampai Bukit Aman maksudnya hari yang kedua, 18 Ogos ya. 18 Ogos tu saya dah mula letih sebab dengan tak mandi, tak makan dan sebagainya, tak tidur sepanjang malam. Masa itulah dia ambil kesempatan ya, di SP Aziz. Masa dalam penderaan tu pun memang saya rasa zalim lah. 9 keluar, 7 masuk, 7 keluar, 6 masuk. Macam filem Mat Salleh yang kita tengok dalam filem. Macam mana orang didera dekat meja bulan kan. Kita tengah-tengah, lepas tu jantan semua muka garang-garang, torture you macam fobia lah, ada trauma yang paling dahsyat lah kan. Jadi bila hari yang kedua tu saya dah mula lemah. Masa tu di SP Aziz, telefon Anwar lagi sekali depan saya. Dia kata Datuk Seri masih degil, dia tak mau lagi. Dan kali ni Anwar buat saya maksimum. Dia dah malukan saya di rumah kawan saya, di pejabat saya masih degil juga. Dan dia gunakan kuasa veto dia sebagai TPM ketika itu untuk mengugut saya ke tahap yang paling najis. Dia kata dia suruh di SP Aziz bawa gari dengan baju banduan untuk disumbat saya dalam lokap Jalan Travers yang kotor dan jijik tu. Saya masih ingat kata-kata di SP Aziz, kau tengok sini, kau nampak tak ni? Kau nampak tak ni gari? Kau nampak tak baju banduan? Kau jangan mimpi nak pakai kebaya, kau jangan mimpi nak pakai baju kurung. Ni baju kau tau, kau sedar ke diri tak? Dia kata, engkau ni memang betina tak sedar ke diri. Dia kata, siapa kau nak lawan TPM? Cuba kau cermin muka kau siapa nak lawan TPM? Saya kata, tuan, saya sedar diri saya. Saya bukan nak lawan di mana-mana menteri. Saya tidak ada kepentingan. Saya orang biasa, bukan saya nak jadi menteri pun tidak. Saya kata, tetapi di mana keadilan? Saya nak tanya, ini negara demokrasi atau komunis? Shut up, kau siapa? Saya nak tanya. Saya kata, negara komunis atau negara demokrasi? Kalau saya bersalah tuan, bawa saya pergi mahkamah pagi ni. Kenapa tak bawa girit saya kat mahkamah? Kenapa paksa saya macam ni? Girit saya, dakwa saya di bawah fitnah jenayah. Dan kita akan bongkar, saya kata. Kalau sampai sudah pun hakim kata saya bersalah, tak apa, saya boleh masuk penjara, saya kata. Tapi jangan buat saya macam ni tuan. Shut up. Kau ikut apa Anwar suruh buat, kau ikut. Kenapa kau degil? Masa tu saya tak tahu nak cakap lah. Jadi bila dia gunakan kuasa veto dia, dia kata, okey, kau jangan cakap banyak. Kita akan sumbat kau dekat lokap Jalan Travers. Kita akan sumbat seramai mungkin dengan pelacur dengan berbagai dadah. Dalam sel 10-15 orang baru kau sedar untuk nasib kau. Jadi masa itulah saya terus tercelepuk, terus nak hampir pengsan. Kerana dalam sejarah hidup saya tak pernah dihina sehina itu, nak disumbat dengan orang-orang yang hina dalam lokap yang kotor, busuk dan najis kan. Bagi saya tidak ada pilihan. Masa tu I got no choice dan saya terpaksa bersetuju di luar keredaan saya. Dengan keadaan saya yang lemah, saya sambil menangis, saya kata, Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku, Ya Allah. Bukan aku nak bersumpah dengan Anwar, tetapi aku tidak ada pilihan, Ya Allah. Dan aku bersumpah dan berjanji, Ya Allah, aku akan berjuang dari luar. Ini janji saya pada Allah. Maksudnya, saya kena bijak. Saya kena lepaskan diri saya dan saya akan berjuang dari luar. Jadi, saya tulis balik apa yang Anwar minta tu, saya tulis dengan tulisan tangan saya ya. Jadi bila Anwar dapat je apa yang saya tulis, dia berlari pergi jumpa Dr. Mahathir. This is where dia berjaya menipu Dr. Mahathir. Dia kata, tengok ni, perempuan gila ni Datuk Seri. Dia ni syok kat saya lama dah.
Saya tak layan. Sebab tu dia buat fitnah dekat saya. Malam tadi Datuk Seri dia mai rumah saya, dia minta ampun, dia melutut dekat isteri saya. Ni bukti dia Datuk Seri. Ni Datuk Seri tengok ni tulisan tangan dia. Dia tak cerita dekat Dr. Mahathir dia cekup saya, dia tak cerita dia torture saya, tapi dia punya penipu buta alam dajal nombor 1 ni, dia kata ini tulisan tangan dia. Jadi bila Dr. Mahathir baca, memang my own handwriting. Saya, Umi Hafilda, alamat, IC number kan. Jadi sebagai TPM, orang paling kanan kepada Dr. Mahathir, anak mas Dr. Mahathir, pegang pelbagai jawatan, saya rasa Dr. Mahathir lebih percaya Anwar Ibrahim daripada saya. Siapalah Umi Hafilda ketika itu ya. Walau bagaimana hebat dan berat tekanan yang dihadapi Umi Hafilda, dia masih punya prinsip bahawa yang hak tetap benar dan yang batil tetap salah. Umi Hafilda tidak hirau apa kata orang kerana dia lebih peduli apa kehendak Allah. Dia tidak mensia-siakan ajaran dan didikan arwah ayahnya Haji Ali. Umi Hafilda telah lali dengan tomahan dan cacian orang, baik daripada budak mentah hingga orang tua yang melatah. Bermacam-macam maki seranah dilemparkan terhadap Umi Hafilda, dituduh sebagai tukang fitnah, mereka-reka cerita dan bermacam lagi gelaran keji diberikan kepadanya, termasuk ada yang menggelarnya sebagai pelacur. Masa tu saya naik turun mahkamah macam dah jadi rumah kedua, second home untuk saya. Orang tak tahu, orang PAS, orang adil hanya tahu maki hamun saya, carut saya. Alhamdulillah, ini baju-baju pahala dalam hidup saya. Tapi orang tak tahu saya macam lilin membakar diri. Masa orang tengah peluk suami, peluk isteri, saya bersengkang mata dekat Bukit Rahman. Saya kena grill kejap dengan special branch, kejap dengan siasatan jenayah. Orang tak tahu. Sampai subuh saya kena soal siasat. Bukan mudah kita nak mendedahkan salah laku timbalan Perdana Menteri, orang kedua dalam negara. Tapi inilah harga yang saya bayar. Siapa orang PAS nak mempertikaikan kenyataan saya? Siapa Hadi Awang, siapa Nik Aziz nak mempertikaikan statement saya? Dan masa tu saya juga banyak bagi tips. Saya kata tolong redah rumah Hadi angkat dia Sukma Darmawan Sasmitan Manja, seorang warga negara Indonesia ya. So bila mereka redah rumah Sukma Darmawan, banyak lagi bukti-bukti yang lain yang mereka jumpa ketika itu. Jadi inilah Anwar Ibrahim yang pandai maki orang, yang pandai fitnah orang, yang pandai bercakap pasal Islam, kronisme, nepotisme, tetapi dia adalah bapa segala rasuah, bapa segala pembohongan, bapa segala penzinah dan sebagainya. Saya nak dia saman saya dengan statement ini sebab saya kenal siapa Anwar Ibrahim. Ikuti pembongkaran seterusnya. Tapi kerana Musa anak ulama, Musa bawa Al-Quran. 3 kali Musa bawa Al-Quran depan Anwar Ibrahim. Musa kata, Datuk Seri, di dunia saya lepas, tapi di akhirat saya menjawab. Sebab itu dia memang dendam dengan Musa, dia geram dengan Musa. Apa yang anda bakal saksikan adalah pembongkaran salah laku moral Anwar Ibrahim dan penganiayaan ke atas Umi Hafilda. Jadi kalau setahun sebelum tu apa saja Anwar cakap, Dr. Mahathir kata yes. Tiba-tiba lepas tahun Dr. Mahathir terdetik dekat hati dia. Kenapa surat yang dia dah buang, kenapa surat yang dia dah haramkan muncul semula. Jadi sebagai Perdana Menteri yang mengamalkan ketulusan dan keadilan, Dr. Mahathir arahkan Musa Hassan untuk menyiasat ya. Masa tu Musa belum lagi ketua polis, Musa baru SAC 2. Dan ini semua kerja Tuhan. Saya kata orang yang Allah pilih untuk menyiasat pula anak ulama tersohor, Tan Sri Hassan Azhari. Katalah orang lain saya tak jamin, mungkin boleh dirasuah. Tetapi Musa tidak. Tan Sri Musa cerita dengan saya personally. Anwar panggil Tan Sri Musa 3 kali. Datang pejabat dia. Anwar kata apa kat dia? Engkau kalau setakat jadi pegawai cabut, kau tak payah duduk lagak. Aku nak kau tutup semua file aku dekat si Mama. Tak kebiadab dia panggil Dr. Mahathir Mama. Sedangkan Dr. Mahathir lah yang mengangkat darjat dia dari seorang bangsat, keluarga bangsat maaf cakap, dari seorang anak Pak Brian tu kerja cuci darah, cuci nanah di hospital sampai mencapai tahap timbalan Perdana Menteri. Tapi dia panggil Dr. Mahathir Mama. Dia kata kau buka file aku dekat si Mama tu kau siap. Tetapi kerana Musa anak ulama, Musa bawa Al-Quran. 3 kali Musa bawa Al-Quran depan Anwar Ibrahim. Musa kata, Datuk Seri, di dunia saya lepas, tapi di akhirat saya menjawab. Sebab itu dia memang dendam dengan Musa, dia geram dengan Musa. Jadi sebab tu dia fitrah Musa sampai hari ini. Dia pernah kata Musa lumpuh lah, Musa paralyzed lah, Musa kahwin artis, macam-macam. Dia runtuhkan image polis, dia kata macam-macam penghinaan lah kepada sistem kepolisian masa tu. Tapi Musa tak peduli. Musa ikut arahan Dr. Mahathir, siasat siapa sebenar Anwar Ibrahim. Jadi Musa ikut mana Anwar pergi, apa Anwar buat selama 6 bulan tanpa pengetahuan dia. Semua perbualan dia dirakamkan. Jadi dengan ejen Yahudi, dengan pelacur-pelacur, dengan bini orang, semua Musa rakamkan masa tu. Musa bawa pergi jumpa Dr. Mahathir. Dan Musa Hassan lah, rakyat Malaysia juga harus berterima kasih bukan saja pada Kak Tun, pembuka cerita, kepada Azizan, membawa maklumat kepada saya dan juga kepada Musa. Kerana Musa lah Dr. Mahathir yakin, sebab bila Musa bawa semua all the evidence, solid evidence,
Jadi Musa kata dekat Dr. Mahathir masa tu bahawa surat Umi Hafildah bukan fitnah, bukan konspirasi, tetapi surat Umi Hafildah ada credibility yang cukup tinggi untuk kita dakwa Anwar di mahkamah. Jadi dengan semua bukti yang Bukit Aman dapat masa tu, Musa serahkan kepada Dr. Mahathir. Jadi bila Dr. Mahathir tengok video, dengar rakaman, barulah Dr. Mahathir pertama kali nak berjumpa saya pada 26 Ogos 1998, iaitu 6 hari sebelum Anwar dipecat. Anwar dipecat pada 2 September 1998 dan saya pertama kali dapat jumpa Dr. Mahathir adalah pada 26 Ogos. Satu pertemuan yang cukup bersejarah dalam hidup saya, dan berlakulah satu pertemuan empat mata antara saya dengan Perdana Menteri ketika itu. Jadi dalam pertemuan itu segala yang tersurat dan tersirat dirungkai satu persatu. Tetapi bagi saya, Ayahanda Mahathir adalah seorang khalifah yang cukup hebat. Saya masih ingat lagak dia macam ni dengan tangan dia macam ni. Begitu serius dia memandang saya. Soalan pertama dia tanya saya tanpa senyum, tanpa ni, dia pandang dengan tangan dia macam ni. Pasal apa awak buat surat? Dia tanya saya. Saya takkan lupa soalan itu. Pasal apa awak buat surat? Walaupun semua bukti Dr. Mahathir dah dapat dari Bukit Aman, tetapi inilah Dr. Mahathir. Dia nak tahu siapa Umi Hafildah. Sebab Anwar banyak fitnah. Dia kata saya perempuan gila, perempuan psikotik. Jadi bila saya memberi hujah yang cukup bernas, dan baru mood Dr. Mahathir itu makin reda. Mula-mula dia agak tense, agak tegas, dan satu soalan yang cukup menyentuh jiwa saya, inilah kemuliaan seorang negarawan. Siapalah Umi Hafildah? Seorang gadis biasa. Saya bukan anak raja, saya bukan menteri, saya bukan senator, saya bukan yang berhormat, tetapi dia minta pandangan saya. Saya cukup terkejut dan terharu bila Dr. Mahathir minta my opinion. This is the greatest thing yang berlaku dalam hidup saya. Bila Dr. Mahathir tanya, awak nak saya buat apa dengan Anwar, dengan slang Kedah dia. Jelas dapat dilihat bagaimana peribadi Umi Hafildah telah dilanyak serendah-rendahnya dengan fitnah yang mengatakan dia pernah tidur dengan Nur Azman Abdullah atau Baginda Minda, seorang saksi palsu caturan Anwar. Imej Umi Hafildah dirosakkan oleh para penyokong Anwar yang buta akan kebenaran dan cuba menyembunyikan kesalahan dengan membela pemimpin songsang sanjungan mereka. Namun yang pasti, cerita-cerita dan pengalaman realiti daripada Umi Hafildah akan terus menghantui Anwar dan Azmin. Ikuti pembongkaran seterusnya. Jelas dapat dilihat bagaimana peribadi Umi Hafildah telah dilanyak serendah-rendahnya dengan fitnah yang mengatakan dia pernah tidur dengan Nur Azman Abdullah atau Baginda Minda, seorang saksi palsu caturan Anwar. Imej Umi Hafildah cuba dirosakkan oleh para penyokong Anwar yang buta akan kebenaran dan cuba menyembunyikan kesalahan dengan membela pemimpin songsang sanjungan mereka. Namun yang pasti, cerita-cerita dan pengalaman realiti daripada Umi Hafildah akan terus menghantui Anwar dan Azmin. Apa yang anda bakal saksikan adalah pembongkaran salah laku moral Anwar Ibrahim dan penganiayaan ke atas Umi Hafildah. Bila surat tu keluar, Azmin macam cacing kepanasan. Saya masih ingat Azmin datang cari saya dekat rumah mak bapak saya di Kampung Kelangit Baru. Dia datang dengan balaci barwa Anwar Ibrahim yang bernama Datuk Seng Chiwa. Datuk Seng Chiwa ini adalah wakil rakyat Kapit Sarawak. Seng Chiwa adalah orang yang bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab yang telah mengupah drivernya seorang Dayak bernama Baginda Minda Abdullah untuk mengaku telah berzinah dengan saya bagi menjejaskan kredibiliti saya sebagai saksi utama. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk bersumpah laknat atas pertuduhan zina yang begitu dahsyat ke atas diri saya sebagai saksi utama bagi menjejaskan reputasi saya sebagai prime witness, iaitu saksi utama pada kerajaan, dengan membawa saksi palsu seorang Dayak yang telah mengaku murtad bernama Baginda Minda Abdullah untuk menuduh telah berzinah dengan saya. Na'udzubillah min zalik. Sebagai seorang Muslim, saya bertanggungjawab. Ini adalah Quran Maha Suci Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini, Umi Hafildah binti Haji Ali, ingin melafazkan wallahi wa billahi wa tallahi, tidak ada perzinaan saya dengan Dayak yang bernama Baginda Minda Abdullah, dan sekiranya saya berbohong, biar Allah laknat saya. Dan begitu juga ke atas Baginda Minda dan sekutu-sekutunya yang telah menyuruh beliau memfitnah saya. Saya harap selagi hayat di kandung badan dengan nyawa yang masih ada, saya harap Allah membalas dengan kadar yang paling segera. Saya harap melalui hari ini segala pertuduhan zina ke atas saya dan Baginda Minda harap dihentikan. Tidak pernah berlaku sama sekali hubungan yang cukup jijik itu antara saya dengan Dayak yang telah murtad tersebut. Jika sekiranya pendedahan dan pembongkaran perilaku seks songsang ini hanya dianggap fitnah dan cerita mitos politik yang akhirnya menambah biak generasi liberal Malaysia, sama-sama kita tanggung akibatnya.
bahawa akan tiba ketika nanti generasi muda penyambung zuriat kita menunding 10 jari meletakkan segala kesalahan dan kepayahan yang bakal mereka harungi tepat di muka kita. Bagi Maktoum, dia sangat berharap dengan terpenjaranya Anwar Ibrahim, kekeruhan dalam keluarganya kembali jernih. Tapi andaiannya tidak menepati. Kembali saja Anwar di dunia bebas. Sengsara dirasa bagai berjalan di atas bara api. Api terpadam, tetapi asapnya tetap memedihkan mata. Malah, pembebasan Anwar Ibrahim yang diharap ramai akan merubah keadaan, rupanya semakin teruk. Skandal demi skandal dipaparkan di media. Malah, Anwar Ibrahim semakin berani hingga sanggup mempertaruhkan nama Allah sebagai umpan merebut kuasa. Jika benar Anwar adalah manusia yang bersih dan bebas daripada salah laku seks, maka janganlah bimbang atau runsing untuk menafikan segala dakwaan secara lantang dan berdepan. Rakyat harus sedar bahawa segala yang telah terjadi dan bakal berlaku nanti adalah suatu pembongkaran mainan politik Anwar merealisasikan impiannya menjadi Perdana Menteri. Harus diingat bahawa taktik licik Anwar ini tetap akan terdedah dan dia sendiri membuka segala rahsia jahat di dada. Anggaplah saat ini sebagai telah tiba masanya tirai kebatilan diangkat dan menyerlahkan segala agenda durjana politik Anwar. Anwar ingin membuktikan kepada masyarakat bahawa dia dapat menyesuaikan diri dan fikiran untuk semua golongan. Anwar ingin mendekati golongan petani, nelayan dan juga buruh kasar dengan mendendangkan irama politik untuk mereka. Di kalangan mahasiswa dan golongan profesional, Anwar memakai topeng intelektual dengan gurindam falsafah sebagai jampi mentera membuat mereka percaya bahawa dia mempunyai darjat intelektualisme yang hebat sesuai dengan mimpinya menjadi bakal Perdana Menteri. Anwar mendekati golongan ulama, agama, para ustaz dan ustazah sambil membaca firman Tuhan, hadis dan madah pujangga Islam supaya mereka taksub. Lebih-lebih lagi apabila berhujah, pelbagai ayat Al-Quran yang sesuai dengan agenda politik turut dipetik dan tidak melepas peluang menjadi imam dan berkhutbah di mimbar Jumaat. Anwar perlu menerima hakikat bahawa zamannya akan menyusul pergi dan tidak mungkin generasi baru akan terus bertahan untuk melihat dan mengusung cerita politiknya yang sama. Sudah cukup dengan dosa yang belum berbasuh. Kita tidak mampu membiarkan keturunan kita terus-menerus terpalit dengan perlakuan keji dan songsang Anwar Ibrahim. Kita tidak sekali-kali boleh merelakan semua kebiadaban yang telah terjadi dan terus berlaku dengan hanya mengeluh atas segala peristiwa yang turut mengubah senario politik dan perpecahan bangsa di tanah air kita yang tercinta. Kebahagiaan sebuah keluarga punah. Keharmonian nusa dan bangsa telah musnah. Saya malu pada masyarakat, malu pada kerajaan, malu dengan Tuhan segala-galanya. Orang mengatakan saya tak pandai jaga anak, tapi saya rasa saya dengan abah dia cukup mengajar anak-anak. Abah dia ajarkan dia orang ni 6 beradik dengan ilmu akhirat. Saya untuk di dunia sopan santun, budi pekerti, adat resam, saya cukup jaga dengan anak-anak saya. Tiba masa dah besar-besar, dah bekerja, dah ada pangkat, dia jadi macam ni. Baliklah ke pangkat jalan, sedarlah ke diri, bertaubat pada Allah dan berhentilah pada kumpulan tu. Kawan-kawan dia pun banyak dah berhenti kan, dah sedar diri. Kalau boleh dia pun macam tu, barulah dia balik. Kalau tidak, saya mati pun janganlah tengok, tak ada makna dah. Saya hidup lagi pun dia tak mau tengok, jadi dah mati baru nak tengok, tak payahlah. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.